Selamat sejahtera kepada pensyarah kaunseling dan kawan-kawan sekalian. Nama saya Shureka Ganesan. Saya daripada program terapi cara kerja. Hari ini, saya akan membentangkan tentang terapi kognitif tingkah laku yang dikenali sebagai Cognitive Behavioral Therapy. Isi kandungan yang ada dalam pembentangan ini adalah pengenalan konsep terapi kognitif tingkah laku, sifat tabi manusia berdasarkan teori, kekuatan dan kelemahan teori, aplikasi teori, teknik yang digunakan, akhir sekali adalah kesimpulan dan rujukan. Terapi kognitif tingkah laku merupakan kombinasi matlamat terapi kognitif dan terapi tingkah laku yang telah diperkenalkan oleh ahli psikologi Aaron Tibble dan Albert Ellis pada tahun 1960-an. Terapi kognitif tingkah laku CBT merupakan rawatan bagi individu yang mengalami gangguan psikologi maupun gangguan biasa seperti kegelisahan dan kemurungan. Yang ini melibatkan dua individu iaitu klien dan terapis untuk saling bercakap dan berkomunikasi antara satu sama lain. CBT juga membantu klien belajar bagaimana untuk mengubah corak pemikiran, tingkah laku dan perbaiki cara untuk mengawal perasaan terhadap sesuatu keadaan. Gambar raja tersebut menunjukkan konsep terapi kognitif tingkah laku. CBT menekankan hubung kait antara perasaan, pemikiran dan tingkah laku. Terapi kognitif tingkah laku membina satu set kemahiran yang membolehkan individu menyedari tentang fikiran dan emosi mereka, mengenal pasti bagaimana situasi, fikiran dan tingkah laku dapat memperolehi emosi serta memperbaiki perasaan dengan mengubah fikiran dan tingkah laku yang tidak berfungsi. Segitiga di tengah mewakili prinsip terapi kognitif tingkah laku yang menyatakan bahawa kepercayaan teras semua manusia dapat disimpulkan dengan tiga kategori iaitu diri sendiri, orang lain dan masa depan. Menurut gambar raja di atas, ia menunjukkan beberapa konsep yang penting dalam terapi kognitif tingkah laku, iaitu core belief, intermediate belief dan automatic thought. Pertama sekali, pemikiran semula jadi yang dikenali sebagai automatic thoughts. Ia merupakan aliran pemikiran ringkas mengenai diri kita sendiri dan orang lain. Ia juga berlaku pada situasi atau peristiwa yang tertentu. Pemikiran semula jadi berlaku dengan cepat sepanjang hari seperti kita menilai diri sendiri, persekitaran kita dan masa depan kita. Kita tidak sedar akan pemikiran semula jadi ini berlaku. Ia lebih terpengaruh dengan emosi yang tercipta dalam diri kita sendiri. Seterusnya, maladaptive automatic. Ia menekankan pemikiran adalah gambaran yang menyimpang dari situasi dan sering diterima sebagai perkara yang benar. Konsep ketiga adalah kepercayaan perantaraan, iaitu intermediate belief. Yang ini merupakan sikap atau peraturan yang diikuti oleh seseorang dalam kehidupannya yang biasanya berlaku atas dasar situasi. Contohnya, jika saya kurus, pasti orang lain akan lebih suka saya. Individu tersebut membuat andaian itu dengan mengkategorikan maklumat yang diterima daripada persekitaran mereka. Peraturan yang dicipta ini membimbang pemikiran dan seterusnya mempengaruhi tingkah laku mereka. Keempat adalah kepercayaan teras tidak berfungsi, iaitu dysfunctional core belief. Yang ini mendorong peraturan tidak berfungsi dan pemikiran semula jadi seseorang individu. Kepercayaan tersebut boleh mendorong pemikiran obsesif tentang penampilan diri sendiri, mengakibatkan seseorang individu menjadi cenderung untuk melakukan senaman secara berlebihan atau mengamalkan tabiat makanan yang tidak teratur. Terdapat 4 prinsip terapi kognitif tingkah laku. Prinsip yang pertama ialah proses kognitif akan menjadi faktor penentu dalam menjelaskan bagaimana manusia berfikir, merasa dan bertindak. Kognisi akan mempengaruhi emosi dan tingkah laku manusia. Prinsip yang kedua ialah manusia mempunyai potensi untuk berfikir secara rasional dan tidak rasional. Prinsip yang ketiga ialah terapi kognitif tingkah laku ini lebih menekankan kepada masa kini jika berbanding dengan masa lalu. Prinsip yang keempat ialah kebanyakan tingkah laku abnormal dan tingkah laku normal merupakan hasil daripada belajar melalui pengalaman. Terapi kognitif tingkah laku akan mengutamakan untuk memperbetulkan pemikiran yang salah, iaitu faulty thinking. Faulty thinking ialah pemikiran yang sering menghasilkan tingkah laku manusia yang bermasalah
dikenali sebagai faulty thinking atau pemikiran yang salah. Terapi kognitif tingkah laku menggunakan kerangka ABC ini dalam pembetulan sesuatu kepercayaan atau pemikiran yang salah. Apabila sesuatu peristiwa berlaku, A. Activating event. Peristiwa yang berlaku ini akan mencetuskan kepercayaan. B. Belief yang dialami sebagai akibat emosi atau tingkah laku. C. Emotional dan behavioral consequences. Dari sini, terapi mula mengganggu corak dengan memperkenalkan intervensi perselisihan di disputing faulty belief yang mempunyai kesan E. Effect dan perasaan baru F. New feeling. Selain teori terapi kognitif tingkah laku, teori terapi tingkah laku emotif juga menggunakan kerangka ABC ini. Teori ini merupakan satu komponen dalam CBT yang bertujuan untuk mengenal pasti pemikiran dan perasaan yang mengalahkan diri dan menggantinya dengan kepercayaan yang lebih sehat. Terdapat 3 kepercayaan asas tidak rasional yang menyebabkan kekalahan diri. Saya mesti selalu mendapat persetujuan dan kelulusan orang lain apabila melakukan sesuatu. Kedua, orang lain mesti melayan saya seperti apa yang diharapkan oleh saya ataupun mengikut jangkaan saya. Ketiga, saya mesti mempunyai semua yang saya mahukan. Teori terapi kognitif tingkah laku juga menggunakan kaedah ganjaran atau hukuman. Tujuan kaedah ganjaran ialah tingkah laku yang diberi ganjaran yang baik akan diulang. Tujuan kaedah hukuman ialah pemberian penderitaan kepada seseorang dengan tujuan untuk memperbaiki atau mengurangkan sesuatu tingkah laku yang tidak diingini. Antara kelebihan terapi kognitif tingkah laku ialah ianya adalah terapi yang memberi tumpuan kepada satu masalah tertentu dalam hidup anda supaya anda tidak akan diganggu oleh masalah dan aduan lain. Selain itu, ianya juga sangat berstruktur kerana anda tidak perlu menerangkan semua butiran hidup anda sejak masa lalu di mana anda hanya perlu membincangkan satu masalah yang anda ingin selesaikan sekarang. Terapi kognitif tingkah laku adalah terapi yang bersifat terbuka di mana anda dan ahli terapi boleh membincangkan cara terbaik tanpa dipaksa dan dirujuk oleh ahli terapi yang tidak sesuai dengan diri anda. Anda dan ahli terapi anda juga boleh menetapkan matlamat yang sangat khusus untuk dicapai setelah terapi selesai. Terapi ini biasanya tidak mengambil masa yang terlalu banyak, hanya dalam 10 hingga 20 mesyuarat anda dijangka menunjukkan kemajuan yang ketara. Di samping itu, terapi kognitif tingkah laku disusun dengan cara yang boleh ditawarkan dalam pelbagai format, termasuk terapi kumpulan, buku bantuan diri dan program dalam talian. Apakah kelemahan terapi kognitif tingkah laku? Pertama sekali, terapi kognitif tingkah laku memerlukan komitmen yang tinggi. Ahli terapi anda tidak boleh membantu jika anda tidak memberikan kerjasama. Kekerapan sesi terapi kognitif tingkah laku boleh menjadi satu cabaran jika anda mempunyai gaya hidup yang sibuk. Selain itu, disebabkan oleh terapi kognitif tingkah laku yang sangat berstruktur, ia mungkin bukan pilihan yang baik bagi mereka yang mempunyai masalah mental yang rumit atau kesukaran belajar. Satu lagi kelemahan penting ialah terapi kognitif tingkah laku tidak menangani isu-isu lain yang mungkin memberi impak besar kepada pesakit seperti keluarga dan faktor sosial. Sebaiknya, terapi kognitif tingkah laku adalah tidak sesuai untuk semua orang. Walaupun ia mungkin menjadi keajaiban untuk rakan-rakan anda mungkin tidak mendapat manfaat daripadanya. Ini adalah strategi dalam teori terapi perilaku kognitif. Yang pertama, mengenal pasti masalah pemikiran negatif klien kita. Yang kedua, kita perlu melatih klien kita kemahiran-kemahiran yang baru. Yang ketiga, menetapkan matlamat sama ada jangka masa pendek ataupun jangka masa panjang. Yang keempat, melatih klien kita cara untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima, monitor diri, memerhatikan kekurangan ataupun perkembangan diri klien itu. Dan yang keenam adalah kemajuan bertahap, menetapkan kemajuan yang secara bertahap supaya kita dapat mencapai matlamat satu persatu. Ini adalah teknik-teknik yang digunakan dalam teori terapi perilaku kognitif. Teknik yang pertama adalah teknik sekatan pemikiran di mana klien itu akan menyekat pemikiran mereka sekiranya muncul sebarang pemikiran yang negatif. Seterusnya adalah teknik mengubah gambaran pemikiran. Jika bermain sesuatu situasi dalam pemikiran mereka, mereka akan mengubah situasi tersebut kepada sesuatu yang lebih menyenangkan bagi diri mereka. Dan seterusnya, teknik memainkan peranan rasional dan juga emosional. Ini memerlukan terapis dan juga klien di mana klien akan memainkan peranan sebagai diri mereka dan terapis akan memainkan peranan sebagai orang yang cuba untuk memperbaiki emosi klien tersebut. Dan teknik yang terakhir adalah teknik pendekatan tingkah laku dan juga emosi. Teknik ini merupakan teknik di mana kita cuba mengubah tingkah laku dan juga emosi klien tersebut.
Bagaimana kita ingin menilai keberkesanan teori terapi perilaku kognitif? Yang pertama, kita perlu menilai simptom mereka sama ada ianya semakin teruk ataupun semakin berkurangan. Dan yang kedua, kita perlu mengukur kekerapan spesifik tingkah laku yang khusus. Sebagai contoh, pengambilan alkohol, ataupun kekerapan untuk marah, ataupun kekerapan untuk tertekan terhadap sesuatu perkara. Ini perlu diukur untuk menilai keberkesanan terapi perilaku kognitif. Dan yang terakhir sekali adalah menilai perkembangan terhadap tujuan yang spesifik. Seperti dalam strategi terapi ini, yang terakhir, kemajuan bertahap, kita ingin melihat sama ada perkembangan mereka berfokus kepada sesuatu tujuan yang lebih spesifik ataupun ia tidak berfokus pada tujuan tersebut. Terapi kognitif tingkah laku bertujuan untuk membantu individu membuat perubahan tingkah laku yang positif melalui pendekatan yang direktif dan bersifat psikopendidikan. Ia juga menjadi semakin popular dalam beberapa tahun kebelakangan ini dengan pengguna kesihatan mental dan profesional rawatan. Terapi ini juga disokong secara empirik dan telah terbukti berkesan membantu pesakit mengatasi pelbagai kelakuan maladaptif. Daripada terapi kognitif tingkah laku, kita dapat mempelajari beberapa perkara yang penting seperti mengenal pasti masalah psikologi dengan lebih jelas, mengembangkan kesedaran tentang pemikiran automatik, mencabar andaian asas yang mungkin adalah salah, membezakan antara fakta dan pemikiran tidak rasional. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami.